warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih rakan saya Muhammad Senator Datuk Seri Hajah Zurainah Musa di atas soalan yang dikemukakan. Saya mohon izin untuk memberikan latar belakang tentang soalan menyentuh pindaan mengenai warga negara. Ini adalah merupakan reaksi kerajaan terhadap satu kes mahkamah Suraini Kempe yang mewakili kumpulan kaum ibu yang pasangan mereka luar negara. Anak itu lahir di luar negara. Mengikut perlembagaan sekarang, anak itu akan ikut warga negara bapa. Suraini membawa kes ini di mahkamah atas asas bahawa perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan lelaki dan wanita itu sama. Jadi Mahkamah Tinggi memenangkan Suraini Kempe. Bermaksud anak yang lahir di luar negara yang bapaknya bukan warga negara, sementara dia jadi warga negara luar, dia juga boleh jadi warga negara Malaysia. Namun ada rayuan terhadap keputusan itu. Di Mahkamah Rayuan, Suraini Kempe kalah. Hakim bicara mengatakan bapa adalah bapa, ibu adalah ibu. Jadi kerajaan sedia faham bahawa satu undang-undang itu bukannya statik, ianya dinamik. Jadi memberi reaksi terhadap keadaan itu. Jemaah Menteri telah dikemukakan satu kertas cadangan supaya keputusan dasar dapat dibuat untuk maksud meminda perlembagaan. Dan jawatankuasa kabinet yang saya pengerusikan telah ditubuhkan. Perkara mengenai pindaan warga negara dalam perlembagaan menghendaki sebelum proses selanjutnya dibuat, maka Majlis Raja-Raja hendaklah didapatkan perkenannya. Begitu juga dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Ianya dinyatakan dengan jelas. Jadi proses itu kita lakukan. Majlis Raja-Raja sementara terbuka dengan cadangan ini pada pembentangan pertama, beranggapan bahawa perlu ada kajian yang lebih lanjut. Maksudnya adalah perkara warga negara ini perkara yang besar. Satu anugerah tertinggi negara terhadap seseorang individu. Pada masa yang sama, ketika kita tidak maksud mempersulitkan, jangan sampai mempermudahkan berlebihan sehingga ia menjadi terlalu murah. Jadi nasihat Majlis Raja-Raja adalah harus ada elemen kawalan yang munasabah. Jawatankuasa kemudiannya membuat kajian yang panjang. Untuk satu pindaan dibuat, kita harus melihat undang-undang sedia ada. Negara kita ada 848 akta. Itu yang pertama, proses semakan. Yang kedua, kita juga melihat good practices, amalan baik daripada negara-negara lain, sama ada negara Commonwealth ataupun tidak. Dan kemudian kita kemukakan justifikasi yang kuat. Alhamdulillah proses itu telah kita selesaikan dan kemudiannya kita angkat kepada Majlis Raja-Raja pada hujung Oktober yang lepas dan statusnya sekarang Majlis Raja-Raja telah memberikan perkenan terhadap perkara-perkara prinsip asas tentang pindaan itu. Di mana sekarang kedudukannya adalah Jabatan Peguam Negara akan mengemukakan draft, sedang membangunkan draft pindaan itu. Boleh juga saya kongsikan apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu. Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 14(1)B, iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu, asalnya bapa, kita masuk perkataan ibu, atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Jalan menjadi warga negara ni ada 3. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Mak warga negara Malaysia, bapa warga negara Malaysia, anak kuat kuasa undang-undang adalah warga negara Malaysia. Jalan yang kedua adalah pendaftaran. Mak dan ayah, ibu pasangan berkahwin, tak ada rezeki dapat zuriat. Dia ambil anak angkat. Boleh jadi di Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh jadi rumah penjagaan. Jadi anak angkat itu dia kemudian mendaftar untuk memohon jadi warga negara. Jalan yang ketiga adalah melalui naturalisasi. Barangkali rakyat negara kita bertemu jodoh dengan pasangannya dari luar negara. Jadi pasangannya memohon. Proses itu kita panggil naturalisasi.
Ini adalah 3 jalan. Jadi asal pokoknya adalah memasukkan satu perkataan itu. Namun pesanan dan nasihat Majlis Raja kami cermati. Jadi harus ada elemen kawalan. Apabila kita menerima seorang anak itu menjadi warga negara melalui pindaan ini, dia juga adalah warga negara ikut bapa dia. Dia juga warga negara ikut mak dia. Perlembagaan negara kita tak mengiktiraf dual citizenship, dua warga negara. So what do we do? Kita harus pindah pula fasal berkenaan, termasuklah memasukkan satu lagi pindaan dalam yang sedang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara, iaitu pada umur berapa si anak itu patut diberi peluang untuk pilih satu. Ya, itu prosesnya. Jadi pindaan ini mencadangkan pada umur 18. Kenapa 18? Kita nak konsisten dengan apa? Dengan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Umur Dewasa 1971. Itu betul. Perlembagaan satu. Perkara warga negara ni secara 14, 15, 16, 19, 30. Ini semua fasa-fasa dalam perlembagaan mengenai warga negara. Tapi dia turut disokong oleh 13 akta lain. Kaedah dan peraturan dan segala macam. Jadi panjang syarahnya. Tapi isunya adalah elemen kawalannya di mana? Salah satu contoh, ketika dia mendapat 2 warga negara sejurus pindaan ini, dia juga diberi peluang pada umur 18 untuk membuat keputusan pilih salah satu. Itu antaranya. Satu lagi adalah sesuai dengan nasihat Majlis Raja-Raja juga. Apakah undang-undang ini bila kita lulus di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara, insya-Allah, pemakaiannya itu secara retrospektif ataupun secara kehadapan? Kalau secara retrospektif, keturunan yang keberapa? Jadi dia open the floodgate. Jadi tak ada lagi satu jaminan. Jadi pindaan ini akan ada cadangannya supaya pemakaiannya adalah satu generasi. Artinya, kes Rani Kempen tadi, anaknya itu kuat kuasa undang-undang adalah warga negara. Tapi cucunya nanti harus mendaftar. Tidak lagi secara kuat kuasa undang-undang. Jadi itu menjadikan, dia tidak dinafikan, cucu dia, cicitnya tak dinafikan menjadi warga negara. Lagipun dia ada salah silah dia, sebab mak dia sudah menjadi warga negara. Jadi niat kerajaan adalah mempermudahkan, bukan mempersulitkan, tetapi tak boleh kompromis dari sudut kualiti dan nilai satu maksud istilah warga negara. Itu roh di sebalik pindaan yang kita nak buat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas cadangan pindaan dan untuk memurnikan lagi perlembagaan mengenai kewarganegaraan yang bakal dibentangkan di Parlimen. InsyaAllah yang mengandungi pindaan yang cukup bagus dan dinanti-nantikan.